selamat sejahtera kepada para pelajar. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PTPC ini adalah berkenaan dengan bab 5 iaitu inflasi dan pengangguran. Untuk maklumat pelajar, bab 5 ini yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan subtopik dia 5.1E iaitu berkenaan dengan jenis inflasi melalui pendekatan ADAS. Okey? Untuk maklumat pelajar, bab 5 inflasi dan pengangguran ini mempunyai dua subtopik yang utama sahaja. Subtopik yang pertama itu 5.1 iaitu inflasi. Dan lagi satu subtopik iaitu 5.2 yang berkaitan dengan pengangguran. Okey, sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan subtopik yang utama iaitu 5.1 inflasi. 5.1 inflasi. Okey, berkenaan dengan subtopik ini ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Antaranya, bahagian A itu adalah berkaitan dengan takrifan dan takrifan itu adalah berkenaan dengan definisi lah maksud dia. Okey, kemudian kita sambung dengan bahagian B dan bahagian B ini IHP iaitu indeks harga pengguna. Sambung dengan subtopik kecil yang ketiga iaitu C, kadar inflasi dan indeks nilai wang. Untuk maklumat pelajar, bahagian dekat sini memang ada pengiraan lah. Dan pelajar kena tahu macam mana kita nak cari kadar inflasi serta indeks nilai wang. Dan rumus yang diguna dekat sini ada kaitan dengan indeks harga pengguna iaitu IHP. Kita sambung dengan subtopik kecil yang seterusnya. D iaitu kesan inflasi. Dan kesan inflasi dekat sini kita ada kesan positif serta kesan negatif. Diikuti subtopik kecil yang kelima iaitu E, jenis inflasi dan kita akan kaji melalui pendekatan ADAS. Dengan reti kata lain, nanti kita akan sediakan raja. Okey, dan raja itu berkaitan dengan ADAS lah. Macam mana berlakunya inflasi. Dan untuk subtopik kecil yang terakhir itu iaitu F, berkaitan dengan langkah kurangkan inflasi tolakan kos. Dan untuk maklumat pelajar, subtopik kecil yang kita akan fokuskan adalah E, jenis inflasi melalui pendekatan ADAS. Jenis inflasi ADAS, untuk maklumat pelajar, jenis inflasi ini terdapat sebanyak 3 jenis. Yang pertama itu adalah inflasi tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi tolakan kos. Dan yang ketiga itu adalah inflasi diimport. Jadi ingat hanya ada 3 jenis inflasi yang kita akan kaji sahaja. Dan inflasi yang kita akan kaji sekarang adalah inflasi tarikan permintaan. Okey, marilah kita tengok yang berkaitan dengan inflasi tarikan permintaan ini. Yang penting pelajar kena tahu dari segi definisi dia dan lagi satu adalah berkaitan dengan raja dia. Dan ingat, selepas kita sediakan raja ini, kita juga kena tahu macam mana kita nak huraikan raja tersebut. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan definisi bagi inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan. Okey, kita cuba tengok dari segi definisi dia dan pelajar pun sudah tahu apa itu inflasi kan? Kan kita pernah belajar masa bab 1. Okey, inflasi. Kenaikan tingkat harga umum ataupun kalau pelajar nak tampak kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan menyeluruh pun boleh juga, tak ada masalah. Dan sekarang kita cuba tengok yang ini berkaitan dengan tarikan permintaan kan. Jadi kita kena tahu apakah punca ataupun sebab ke faktor yang menyebabkan kenaikan tingkat harga umum ini berlaku. Jadi yang ini adalah disebabkan oleh kenaikan AD. AD itu aggregate demand. Kalau bahasa Melayu kita kenali dia sebagai permintaan agregat. Jadi ingat, kalau disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat,
yang menyebabkan harga umum meningkat itu sebenarnya adalah inflasi tarikan permintaan. Okey, yang melebihi kemampuan ekonomi untuk mengeluarkan barang. Okey, untuk maklumat pelajar berkaitan dengan yang ini, melebihi kemampuan ekonomi bermaksud pada masa itu ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh. Okey, jadi itu adalah definisi dia lah. Yang penting ingat inflasi kenaikan tingkat harga umum, punca dia kenaikan AD, dan yang ingat yang ini kita kena kaitkan yang melebihi kemampuan ekonomi yang menunjukkan bahawa pada masa itu ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh. Okey? Okey, kita sambung lagi. Kenapa berlakunya kenaikan AD? Okey, bahagian ini sebenarnya pelajar telah belajar masa bab 3. Kan anda belajar berkaitan dengan pendekatan ADAS kan? Jadi sekarang pelajar cuba fikirkan, kenapa AD ini meningkat? Okey, AD naik. Fikir kenapa AD boleh meningkat? Ya, disebabkan AE naik. AE, okey, perbelanjaan agregat. Jadi anda sepatutnya sudah tahu AE naik, dia akan menyebabkan AD naik. Okey, cuba fikirkan, apakah komponen-komponen yang wujud dalam AE? Ya, kita ada C lagi, I, D, X tolak M. Jadi C dekat sini dia adalah merujuk kepada perbelanjaan penggunaan, I, pelaburan, G, perbelanjaan kerajaan, X tolak M ini adalah merujuk ekspor tolak import, iaitu ekspor bersih. Okey, dan selain daripada itu, kita juga boleh kaji dari segi MS, money supply. Okey, untuk maklumat pelajar, yang money supply ini anda telah belajar dalam bab 4. Okey, sekarang kita cuba kaitkan dia dengan AD sahaja. Okey, cuba fikirkan MS kena macam mana? Barulah dia menyebabkan AE naik. Sebab anda tahu kalau AE naik, AD akan meningkat kan? Jadi sekarang anda cuba fikirkan kalau kita nak AE meningkat, MS kena macam mana? Nanti dia akan memberi kesan terhadap kadar bunga. Okey, jadi MS dia naik, kita cek jawapan dia dulu. Kalau MS naik, R iaitu kadar bunga akan turun. Kalau kadar bunga turun, kita boleh kait dengan pelaburan dan pelaburan dia akan meningkat. Dan I ini merupakan salah satu komponen dalam AE kan. Jadi kalau I naik, dia juga akan menyebabkan AE turut meningkat. Okey, jadi yang menyebabkan AD meningkat ini selain daripada komponen AE, C, I, G, X tolak M, kita juga boleh kaitkan dengan money supply. Okey, dan selain daripada MS ini, kita juga boleh tengok dari segi T, tax. Okey, iaitu struktur pencukaian. Cuba fikirkan, cukai ini kena macam mana? Barulah AE akan naik. Okey, dan untuk maklumat pelajar, T ini kita sebenarnya akan kait dengan pendapatan boleh guna yang kemudian akan memberi kesan terhadap C. Okey, kita cuba tengok. T turun. Cuba bayangkan kalau cukai turun, pendapatan boleh guna akan naik. Kan kita kata YD sama dengan C tambah S. Rumus itu anda telah belajar dalam bab 3 juga. Jadi kalau YD naik, dia akan menyebabkan C juga akan meningkat. Dan C merupakan salah satu komponen dalam AE kan? Maka kalau C naik, AE juga akan naik. Dengan reti kata lain, kalau kita kata AD naik ini, sebenarnya dia boleh dipengaruhi oleh komponen dalam AE. Dan selain daripada itu, kita juga boleh kata bahawa MS dia naik dan lagi satu T dia turun. Dia menyebabkan AD naik. Dan apabila AD naik, maka berlakunya inflasi tarikan permintaan. Okey, kita sambung lagi. Kenaikan AD, dia akan menyebabkan kilo AD beralih ke sebelah kanan. So bermaksud apabila kita nak sediakan raja nanti, pastikan kilo AD anda adalah beralih ke sebelah kanan.
Okey, jadi sekarang marilah kita fokus berkaitan dengan lakaran raja dia. Okey. Berkaitan dengan lakaran raja bagi inflasi tarikan permintaan, kan tadi Miss sudah kata kita kaji melalui pendekatan ADAS kan? Jadi anda boleh nampak paksi Y ini kita labelkan harga umum, pastikan ada perkataan umum itu. Okey, diikuti dengan paksi X, pastikan label pendapatan benar, ada perkataan benar itu. Okey, kita cuba tengok dari segi lakaran raja ADAS dulu ya. Okey, ini kita biarkan dulu, tengok kat sini dulu. Okey, selama ini ADAS yang anda belajar, kelok dia adalah sedemikian kan. Ini AD, ini AS. Dan mungkin ada pelajar, dia nampak kilo ini, dia rasa terperanjat. Kenapa kilo AS tu macam ini? Okey, tengok yang sebelah sini, ini AD, ini AS. Dan untuk maklumat pelajar, apabila ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh, bermaksud pada masa itu, kilo AS kita dia akan meningkat dan jadi satu straight line. Dan untuk maklumat anda, masa bab 3, anda kaji bahagian sini. That's why anda nampak kilo ADAS macam itu. Dan sekarang apabila kita berada di bab 5, kita nak kaji pasal inflasi, kilo yang anda kaji berada di sebelah sini. Di mana sekarang AS kita kaji yang bahagian menegak ini dan AD kita berada di sini. Itulah sebab kilo dia akan jadi sedemikian. Dia macam merupakan maklumat yang lebih lanjut lah, yang lebih terperinci. Okay, jadi that's why kita nampak bahawa kilo AS kita ada bahagian yang menegak ini sebenarnya adalah merujuk bahawa ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh. Okey, dan seperti biasa kita ada kilo AD kosong. Ini keseimbangan pendapatan negara yang asal I kosong dan harga umum P kosong, Y benar, Y kosong. Dan seperti biasa, lepas kita sediakan lakaran raja ini, anda kena tahu macam mana kita nak huraikan dengan raja. Dan raja ini keseimbangan asal kan? Jadi peringkat yang pertama kita keseimbangan yang asal. Cuba tengok macam mana Miss nak huraikan peringkat tersebut. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik I kosong apabila kelo AD kosong bersilang dengan kelo AS kosong pada tingkat harga umum P0 dan pendapatan benar Y0. Ingat 5 perkara itu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian peringkat yang kedua. Seperti biasa anda tahu, itu adalah berkaitan dengan peralihan kelo. Dan sekarang anda kena fikirkan, kenapa kelo dia beralih? Disebabkan oleh apa? Sekarang kan kita tengah kaji yang ini. Inflasi tarikan permintaan. Dan inflasi, anda tahu harga umum akan meningkat. Kenapa meningkat? Ya, disebabkan oleh kenaikan AD. Tadi kita pun sudah tengok 3 faktor yang menyebabkan AD naik. Sama ada komponen AI ke, ataupun anda nak kait dari segi bekalan wang, ataupun struktur pencukaian pun boleh. Pilihlah mana-mana satu. Okey, jadi anda ulaskan sehingga beritahu kenaikan AD, okey, akan menyebabkan kilo AD. Kan tadi we sudah beritahu kilo AD itu akan beralih ke sebelah kanan. Okey, maksudnya nanti kita pun sediakan kilo AD yang baharu dan beralih ke sebelah kanan. Okey, dan masa beralih ke sebelah kanan itu saya akan tunjuk pada poin ini. Di mana pada masa itu kita sudah capai tingkat guna tenaga penuh. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan lakaran kilo AD yang baharu. Okey, dan labelkan ini adalah AD1. Tunjuk anak panah, sangat penting. Pastikan ada anak panah yang membuktikan bahawa dia adalah beralih ke sebelah kanan. Okey, peringkat yang ketiga, biasanya kita akan huraikan pasal proses keseimbangan kan? Tetapi ingat, kalau anda tengah bincang pasal inflasi ini, proses keseimbangan itu anda boleh abaikan sahaja. Okey, dan kita akan terus masuk keseimbangan yang baharu. Dan untuk maklumat pelajar, keseimbangan baharu ada pada sini iaitu I1.
Okey, bermaksud yang saya fokuskan ini adalah E1 lah. Okey, cuba tengok ya. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kelo AD1 bersilang dengan kelo AS0. Okey, lepas itu buat dotted line. Pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan benar. Biasanya kita akan labelkan Y1 dekat sini kan. Sebenarnya tak salah pun. Cuma sekarang kita sudah nampak bahawa ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh kan. Jadi Y yang saya tunjuk ini adalah YF. F is stand for full of employment. Saya ulang, full of employment. Iaitu merunjukkan bahawa dia telah capai tingkat guna tenaga penuh. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan huraian bagi keseimbangan baharu. Okey, kan tadi saya kata inflasi, definisinya kenaikan tingkat harga umum kan. Sebenarnya dia adalah secara berterusan dan menyeluruh. Bermaksud peringkat yang keempat, sekali lagi saya akan nampak kelo AD beralih. Okey, jadi yang ini dia akan jadi peralihan kelo yang berterusan. Okey, yang berterusannya. So bermaksud kilo AD akan beralih sekali lagi. Dan kenapa kilo AD beralih sekali lagi? Bermaksud yang ini, anda cuba tengok tadi peralihan kilo. Kan tadi saya fokus kenaikan AD kan? Jadi sekarang untuk peringkat ini, saya pun akan guna perkataan yang sama juga. Cuma belakang dia saya akan tambah sikit lagi. Saya akan sebut kenaikan AD yang berterusan. So bermaksud sekali lagi AD beralih. Okey, kenaikan AD secara berterusan ataupun kenaikan AD yang berterusan ini akan menyebabkan kilo AD beralih ke kanan. Cuma kali ini pastikan anda spesifik juga dari AD1 ke AD2. Okey. Dan labelkan ini adalah AD2. Okey, juga sama cari keseimbangan yang baharu E2. Okey, dan tunjukkan tingkat harga umum. Yang ini adalah P2. Okey, jadi untuk peringkat yang kelima ini anda boleh sebut keseimbangan baharu. Dan keseimbangan baharu ini adalah berlaku pada E2 dekat poin ini. Jadi anda pun huraikanlah. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E2 apabila kelo AS0 bersilang dengan kelo AD2 pada tingkat harga umum P2 dan pendapatan benar YF. Okey, dan lepas itu peringkat yang ke-6 ini barulah kita fokus pasal kesan dia. Dan pelajar kena ingat, kesan ini memang biasa kita akan kaji dari paksi Y dan juga paksi X kan. Tetapi kali ini disebabkan kita tengah fokus inflasi. Dan anda sudah tahu, inflasi itu kenaikan tingkat harga umum. Bermaksud kesan ini kita hanya fokus pada paksi Y, iaitu harga umum sahaja. Okey, jadi anda pun beritahu bahawa kesannya tingkat harga umum telah meningkat dari P0 ke P1 dan seterusnya meningkat lagi dari P1 ke P2. Jadi itu adalah huraian bagi kesan. Okey, apa yang Miss huraikan dekat sini ini merupakan yang asas kena ada. Dan lepas anda kuasai bahagian ini, anda sebenarnya boleh tambahlah maklumat yang berkaitan. Contoh, kita cuba tengok semula yang peringkat yang keempat ini. Peralihan kelo yang berterusan kan? Memang anda huraikan kelo AD beralih dari AD1 ke AD2. Lepas itu dekat sini anda boleh jelaskan. Pada keadaan ekonomi yang telah melebihi keupayaan, anda boleh sebut yang itu. Sebab ayat tersebut dia sebenarnya adalah merunjukkan bahawa ekonomi sudah capai tingkat guna tenaga penuh. Dan anda tengok semula definisi dia, kan tadi kita ada sebut yang melebihi keupayaan ataupun kemampuan ekonomi kan. Jadi anda boleh tambah dekat sini. Okey, itu adalah maklumat yang lebih lanjut lah.
Dan lagi satu perkara yang Miss nak tekankan, P dia kalau banding dengan yang sebelumnya tadi naik. Sekarang dia juga naik, tapi cuba tengok gap dia akan meningkat dengan lebih banyak. Jadi pastikan kelok yang anda sediakan itu dari P1 ke P2 ini beza dia adalah lebih banyak berbanding daripada P0 ke P1. Okey, jadi itu adalah lakaran raja serta huraian raja bagi inflasi tarikan permintaan. Okey, maka selesailah perbincangan yang berkaitan dengan lakaran raja bagi inflasi tarikan permintaan. Okey, jadi sekarang kita akan sambung dengan jenis inflasi yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan inflasi tolakan kos. Okey, berkaitan dengan inflasi tolakan kos juga sama. Kita akan tengok dari segi definisi dan juga lakaran raja berserta dengan huraian raja sekali. Okey, kita cuba tengok dari segi definisi bagi inflasi tolakan kos dulu. Inflasi tolakan kos. Juga sama, fikir definisi bagi inflasi dulu, iaitu kenaikan tingkat harga umum. Kalau anda nak tanpa secara menyeluruh dan berterusan pun boleh sahaja. Disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Ini kata kunci dia. Sudah kata tolakan kos kan? Jadi kos ini dia adalah berkaitan dengan kos pengeluaran. Dan ingat, kos pengeluaran ini adalah mengalami peningkatan. Okey, seperti kenaikan upah buruh. Okey, cuba tengok yang berkaitan dengan upah buruh ini. Okey, sebagai seorang pengeluar ataupun firma, memang kita guna faktor-faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran kan. Dan faktor pengeluaran itu sumber ekonomi. Misalnya tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Jadi dekat sini kita cuba tengok dari segi buruh. Okey, kos yang ditanggung untuk pembayaran bagi buruh adalah berkenaan dengan upah. Jadi, apabila berlakunya kenaikan upah ini, dia sebenarnya akan meningkatkan kos pengeluaran. Okey, diikuti dengan kenaikan kos bahan mentah dan pelajar pun tahu kalau nak terlibat dalam proses pengeluaran, kita mesti ada guna bahan mentah kan? Kalau katakan harga bahan mentah ataupun kos dia mengalami kenaikan, dia juga akan menyebabkan kenaikan dalam kos pengeluaran. Okey, diikuti dengan yang ketiga iaitu kenaikan untung firma. Okey, apa kaitan dengan kenaikan untung firma ini terhadap kenaikan kos pengeluaran? Okey, cuba bayangkan kalau anda sebagai seorang pengeluar ataupun anda mempunyai firma anda sudah dapat keuntungan. Mestilah anda nak buat pelaburan, betul tak? Misalnya nak membina kilang lagi ataupun membeli barang modal seperti alat jentera ke, mesin ke dan pelbagainya supaya dapat meningkatkan keupayaan pengeluaran kan? Jadi ketika anda membuat pelaburan itu, dia sebenarnya telah menyebabkan kenaikan kos pengeluaran. Itulah sebab kita kata kenaikan untung firma ini sebenarnya yang seterusnya dia juga akan menyebabkan kos pengeluaran turut meningkat. Okey, jadi ini sebenarnya adalah faktor-faktor je lah yang menyebabkan kenaikan kos pengeluaran. Okey, kita cuba tengok kenaikan kos pengeluaran. Sudah kata pengeluaran, jadi dia mesti berkaitan dengan penawaran agregat. Maka dia akan menyebabkan AS iaitu penawaran agregat akan turun. Dan kita cuba tengok kalau AS, kejatuhan dalam penawaran agregat ini, dia sebenarnya akan menyebabkan kelo AS beralih ke sebelah kiri. Bermaksud nanti kita juga akan lakar kelok dan kelok yang kita lakarkan itu pastikan dia adalah beralih ke sebelah kiri. Okey, dan sekarang kita akan tengok dari segi lakaran raja berserta dengan huraian raja bagi inflasi tolakan kos. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan inflasi tolakan kos. Kita cuba tengok dari segi lakaran raja dia dulu. Paksi Y harga umum dan paksi X ini adalah Y benar. Dan seperti biasa kita akan sediakan kilo AD serta dengan kilo AS. Dan untuk kilo AS ini, saya akan tunjukkan ada bahagian yang telah capai tingkat guna tenaga penuh. Ini E0
Yang ini P kosong dan Y dekat sini, ingat saya bukan labelkan Y kosong, saya akan labelkan YF. Okey, sebab ingat F itu adalah full of employment di mana ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh. Dan seperti biasa, kita akan huraikan keseimbangan yang asal. Ingat, ini adalah keseimbangan pendapatan negara sebab yang ini adalah pendekatan ADAS. Okey, keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E kosong apabila kilo AD kosong bersilang dengan kilo AS kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pendapatan benar YF. Okey, selepas kita huraikan peringkat ini, kita akan masuk peringkat yang seterusnya yang berkaitan dengan peralihan kilo. Okey, anda tahu bahawa kilo yang akan beralih untuk inflasi tolakan kos dia akan kaitkan dengan kilo AS kan? Tapi sebelum kita huraikan kilo AS itu beralih, pastikan anda beritahu dulu inflasi tolakan kos, apakah punca dia? Kan tadi sudah beritahu disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran kan? Jadi pelajar sepatutnya beritahu kenaikan kos pengeluaran dia sebenarnya akan menyebabkan AS turun. Kalau AS turun, kilo AS akan beralih ke sebelah kiri. Jadi anda boleh nampak ini AS kosong. Kalau beralih ke sebelah kiri, sebelah sinilah. Okey, dari AS kosong ke AS 1. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo AS tersebut. Okey, dan labelkan AS1 dan jangan lupa sila tunjuk anak panah yang menunjukkan bahawa dia adalah beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi huraian kita akan jadi kenaikan kos pengeluaran akan menyebabkan penawaran agregat turun. Maka kilo AS akan beralih ke sebelah kiri iaitu dari AS0 ke AS1. Okey, juga sama bagi peringkat yang ketiga, biasanya kita nak sebut pasal proses keseimbangan kan? Tetapi disebabkan sekarang kita dengan kaji inflasi, peringkat itu boleh abaikan. Dan kita akan terus masuk keseimbangan baharu. Dan ingat, keseimbangan baharu ini kita adalah fokus pada titik E1. Okey, jadi saya pun fokuslah yang ini E1 punya. Dan seperti biasa, tunjukkan okey, harga umum dia berapa dan labelkan ini adalah P1. Okey, dan Y ini juga adalah Y1. Jadi kalau kita nak huraikan peringkat ini, keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kilo AD0 bersilang dengan kilo AS1 pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan benar Y1. Okey, itu adalah huraian bagi peringkat yang ketiga. Okey, seterusnya kita sambung dengan peringkat yang keempat. Okey, juga sama sebab berkaitan dengan inflasi kan? Dan kita dengan kaji bahagian capai tingkat guna tenaga penuh. So bermaksud peringkat yang keempat ini, sekali lagi kita akan kaji pasal peralihan kilo. Tapi yang ini adalah peralihan kilo yang berterusan. Okey, jadi huraian yang seterusnya dia sebenarnya hampir sama dengan peringkat yang kedua ini. Kan tadi kita mula kenaikan kos pengeluaran kan? Jadi dekat sini pelajar pun huraikan kenaikan kos pengeluaran yang berterusan. Cuma tanpa perkataan berterusan sebab peringkat kita berkaitan dengan yang berterusan. Okey, jadi yang seterusnya kita pun beritahu bahawa ia akan menyebabkan AS turun dan kilo AS sekali lagi akan beralih ke sebelah kiri iaitu dari AS1 ke AS2. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo AS2 itu ya. Okey, dan labelkan ini adalah AS2. Okey, jadi huraian dia, saya ulang sekali lagi bagi peringkat yang ini. Kenaikan kos pengeluaran yang berterusan
akan menyebabkan penawaran agregat menurun. Ataupun kalau anda nak tambah menurun secara berterusan pun boleh. Okey, maka kilo AS akan beralih ke sebelah kiri. Pastikan tunjuk anak panah iaitu dari AS1 ke AS2. Okey, jadi selesailah untuk peringkat yang ini. Dan sekarang kita akan sambung dengan peringkat yang kelima. Dan peringkat yang kelima ini juga sama. Kita akan fokus dengan keseimbangan yang baharu dan ini adalah E2. Jadi pastikan keseimbangan baharu ini adalah E2. Okey, jadi pelajar pun huraikanlah. Okay, dan sebelum itu pastikan anda tunjuk harga umum tu berapa dan Y benar tu adalah berapa. Okey, jadi kita pun huraikan keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E2 apabila kilo A kosong bersilang dengan kilo AS2 pada tingkat harga umum P2 dan pendapatan benar Y2. Okey, itu adalah peringkat bagi keseimbangan baharu. Dan untuk peringkat yang terakhir sekali, kita akan fokus pasal kesan. Dan ingat, kesan ini kita hanya fokus harga umum sahaja. Dan kita tak akan kaji pasal pendapatan benar pun. Kenapa? Sebab isu yang kita fokus sekarang adalah berkaitan dengan inflasi. Okey, jadi pelajar pun beritahu kesannya tingkat harga umum telah meningkat dari P0 ke P1 dan seterusnya sekali lagi meningkat dari P1 ke P2. Okey, sebagai maklumat tambahan, selepas anda huraikan pasal kesan iaitu harga umum meningkat dari P0 ke P1 dan seterusnya dari P1 ke P2 kan, pelajar boleh nyatakan bahawa maka berlakunya inflasi tolakan kos. Okey, sebagai kesimpulan dia. Kait sekali dengan kesan. Okey, jadi itu adalah penerangan yang berkaitan dengan inflasi tolakan kos melalui lakaran raja berserta dengan huraian raja dia. Okey. Jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan lakaran raja bagi inflasi tolakan kos. Okey, kita sambung untuk jenis inflasi yang ketiga ini iaitu inflasi di-import. Okey, jadi marilah kita tengok apa itu sebenarnya inflasi di-import. Okey, berkaitan dengan inflasi di-import juga sama, kita akan kaji dari segi definisi dan juga raja. Okey, sekarang marilah kita tengok apakah definisi bagi inflasi di-import ini. Inflasi di-import, kenaikan tingkat harga umum. Sebab sudah kata inflasi kan? Okey, boleh juga kalau pelajar nak tambah secara berterusan dan menyeluruh. Disebabkan oleh kenaikan harga. Tapi kita boleh nampak harga ini sebenarnya dia bukan sahaja merujuk harga input, dia juga boleh merujuk kepada harga barang. Ada dua ya, yang diimport. Dengan reti kata lain, barang tersebut kalau janji dia import dari negara asing. Misalnya kita kata Singapura. Katakan sekarang Singapura mengalami inflasi kan. Malaysia tetap import barang tersebut daripada Singapura. Dengan reti kata lain, kita sebenarnya import inflasi tersebut. Itulah sebab kita kata itu adalah inflasi diimport. Cuma Miss nak tekankan, okey, barang tersebut dia bukan hanya barang akhir sahaja, dia juga boleh merujuk kepada input. Input itu sebenarnya dia adalah merujuk kepada bahan mentah ke ataupun kita kata barang perantaraan pun boleh. Bermaksud kita masih perlu proses lagi sehingga jadi barang akhir. Okey. Okey, inflasi diimport. Kenaikan harga input yang diimport ini dia sebenarnya akan menyebabkan kos pengeluaran naik. Kan tadi sudah beritahu input ini misalnya bahan mentah ataupun kita nak kata barang perantaraan pun boleh. Kalau katakan dia mengalami kenaikan harga apabila kita import barang tersebut, dia sebenarnya akan memberi kesan terhadap pengeluar. Sebab pengeluar yang menggunakan bahan mentah kan, maka kos pengeluaran dia turut akan meningkat. Okey, dan sekarang anda bayangkan kos pengeluaran ini dia akan memberi kesan terhadap AS. Itulah sebab kita boleh nampak kenaikan kos pengeluaran dia akan menyebabkan AS turun.
Okey, jadi sekarang kita cuba tengok kejatuhan AS. Sekali lagi, dia akan menyebabkan kilo AS beralih ke sebelah kiri. Dengan reti kata lain, nanti kita akan sediakan lakaran kelok dan pastikan kelok AS anda yang beralih dan beralih ke sebelah kiri. Okey. Dan sekarang marilah kita tengok, okey, lakaran raja bagi inflasi di import berserta dengan huraian dia. Okey, berkaitan dengan inflasi di import ini, kita cuba tengok lakaran raja melalui pendekatan ADAS dulu. Okey, seperti biasa kita ada kilo AD dan kita ada kilo AS. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau inflasi di import ini, anda hanya perlu sediakan kilo AS yang biasa sahaja. Okey, tak perlu tunjuk bahagian yang mencapai tingkat guna tenaga penuh. Okey, paksi Y dia harga umum dan paksi X dia Y benar. Okey, seperti biasa, kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila kelok AD kosong bersilang dengan kelok AS kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pendapatan benar Y kosong. Okey, itu adalah berkaitan dengan keseimbangan yang asal. Untuk peringkat yang kedua, kita akan fokus tentang peralihan kelok. Okey, dan anda tahu inflasi di import ini dia menyebabkan kilo AS yang beralih kan. Jadi sebelum itu anda perlu beritahu bahawa kenaikan, okey, kenaikan apa? Harga. Harga yang ini kita boleh rujuk harga bagi bahan mentah ataupun kalau pelajar nak sebut harga bagi sesuatu barang pun boleh, tapi pastikan anda mesti spesifik yang diimport. Okey, sebab sekarang kita tengah kaji berkaitan dengan inflasi diimport. Merujuk bahawa barang yang itu adalah barang yang diimport lah. Okey, kenaikan harga bahan mentah ataupun barang yang diimport ini, dia akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat. Maka AS akan turun. Selepas kita sebut AS turun, barulah anda kait dengan kilo. Kilo AS akan beralih ke kiri. Jadi kita pun tunjuklah lakaran kilo AS yang beralih ke sebelah kiri. Okey, labelkan ini AS1, tunjuk anak panah. Okey, beralih ke kiri iaitu dari AS0 ke AS1. Okey, kemudian peringkat yang ketiga, seperti biasa memang kita akan cerita pasal proses keseimbangan. Tetapi ini adalah berkaitan dengan inflasi. Boleh abaikan peringkat tersebut. Dan kita akan terus masuk keseimbangan baharu pada titik E1 sini. Okey, jadi bis tunjukkan E1 dia dulu. Okey, dan kita pun huraikan keseimbangan baharu ini. Keseimbangan baharu pendapatan negara tercapai pada titik E1 apabila kilo AD kosong bersilang dengan kilo AS1 pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan benar Y1. Okey? Dan untuk peringkat yang keempat, kita akan terus fokus pasal kesan dia. Tak payah nak huraikan peralihan kilo yang seterusnya. Okey, inflasi di import ini kita terus fokus kesan untuk peringkat yang keempat. Okey, kesannya. Ingat, kita tengah kaji inflasi. Inflasi itu adalah berkaitan dengan harga umum. Jadi tengok dari segi harga umum dia. Ya, kita terus beritahu kesannya berlakunya kenaikan tingkat harga umum daripada P0 ke P1. Maka berlakunya inflasi di import. Jadi itu adalah lakaran raja serta huraian bagi inflasi di import. Okey? Maka selesailah perbincangan yang berkaitan dengan lakaran raja bagi inflasi di import ini. Okey, sekarang kita cuba tengok jenis inflasi melalui pendekatan ADAS. Okey, seperti yang telah dipelajari, kita hanya ada 3 jenis inflasi sahaja, iaitu inflasi tarikan permintaan. Yang kedua itu adalah inflasi tolakan kos. Dan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan inflasi di import. Dan pastikan bahawa anda boleh ingat definisi
dan tahu macam mana nak lakar raja tersebut serta cara kita nak huraikan raja berkaitan. Okey. Berkaitan dengan subtopik 5.1 inflasi ini, kita telah pun selesai bincang berkaitan dengan jenis inflasi melalui pendekatan ADAS. Untuk maklumat anda, subtopik kecil yang seterusnya kita akan fokus tentang bahagian F, iaitu langkah kurangkan inflasi tolakan kos. Okey, sekiranya anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah mudah dipahami, sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya, like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas sokongan anda dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.